Mudah putus asa, mudah kecewa, membawa kepada sikap negatif kerana apabila kita putus asa, kita tak dapat apa kita nak, orang lain dapat, jadi kita berprasangka buruk, fikir bukan-bukan, tak boleh terima kenyataan, tak boleh terima pendapat orang ramai. Saya hampir-hampir nak percaya yang tadi Ali nak berpantun. Itu dia. Ya, hampir-hampir. Tapi bukan. Bukan. Tapi yang penting apa yang telah diwawakan tadi. Inilah sebenarnya kita nak bicarakan dalam motivasi macam mana untuk kita mengelak sikap pesimis ni. Kerana yang paling suka adalah bila kita susah nak terima pendapat orang lain. Itu rasanya yang paling semua berat. ada lah. Semua ada masalah itu. Sama ada tinggi atau tidak aja egonya untuk menerimanya. Tinggi itu yang masalah. Ya, jadi kita nak pembuka mata minda kita bersama Encik Zudi Zakaria, kaunselor profesional Lembaga Kaunselor Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih RTM. Ya. Kita mukadimahnya, kenapa kebanyakan masyarakat kita ni bersikap pesimis ni? Okey, bila kita bercakap tentang sikap, memang sikap ni sebahagian daripada diri manusia. Manusia tu ada apa? Dia ada nilai. Dia ada apa lagi? Dia ada sikap. Nilai dan sikap. Jadi sikap pesimis ni merupakan sikap yang negatif. Yang mana kita sebut sebagai tenaga-tenaga mati dalam diri manusia. Tenaga-tenaga mati? Tenaga-tenaga mati. Sebab bila pesimis ni, kita akan melihat bahawa dunia ni gelap. Dunia ni kejam, dunia ni kosong, dunia ni letih, dunia ni semualah yang buruk-buruk semua dunia ni. Sedangkan dunia ni dicipta adalah untuk kita beribadat. Dalam agama Islam pun ada kata apa? Hiduplah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu mati esok. Jadi urus pesimis, mari jadi optimis. Dari segi itu pula, apa kesannya jika seseorang itu mengamalkan sikap ini? Kesan dia banyak. Dari segi fizikal kita tengok keletihan yang amat tinggi daripada raut muka, daripada cara dia menghadapi hari-hari yang mendatang. Kita akan lihat satu tenaga-tenaga mati tadi yang tinggi. Rasa sugul. Dia asyik dengar lagu apa tahu? Tak sudi lagu-lagu sedih lah. Lagu sedih. Patah 1000 contoh. Tetapi orang yang optimis, dia akan dengar lagu apa? Tenaga-tenaga dalaman dia tinggi, dia akan biasa ada semangat yang tinggi, ada semangat yang baik, ada semangat yang kuat. Dia akan sering bersemangat seolah-olah lagu apa? Jika kau fikirkan kau boleh. Lagu-lagu macam tu. Tahu bacaan kepala saya. Kan? Dunia kian berubah. Lagu-lagu macam itulah. Kan? Jadi memang dalam diri manusia ni kesan dia sangat besar. Bila kita pesimis, kita akan rasa selera kurang makan, berat badan, penampilan yang tak terurus. Mungkin kadang-kadang boleh jadi to that level lupa pula kewajipan-kewajipan yang asas. Contohnya gosok gigi, bersihkan muka dan mandi. Sehingga kita jadi orang yang tidak terurus. Ini yang perlu kita sedar dan kita amati supaya kita boleh jadi orang yang dalam keadaan terkawal, dalam keadaan optimis, dalam keadaan positif dan menjadi seorang manusia yang sejahtera. Wah, boleh sampai tahap macam tu Betul. Lupa nak mengurus diri semuanya. Betul. Wah, itu dia. Bagaimana pula dari segi tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang yang bersifat pesimis ni? Sebab orang pesimis tidak akan sedar tentang perbuatan dia sendiri. Jadi macam anggapan dia, macam mana cara kita nak menegur dia? Adakah istilah L besar? L besar. Orang yang pesimis, dia sedar tentang diri dia pesimis. Cuma dia degil untuk tidak berubah. Sebab tu dalam sesi kaunseling, kita akan teroka apa yang dia fikir, apa yang dia rasa, apa yang dia buat dan roh apa yang ada dalam badan dia ni. Selalu roh apa tu? Biasa roh-roh mati lah. Roh-roh mati, roh-roh iblis, roh-roh setan kan. Macam Ahmad Nifu kata kan. Roh-roh yang tak baik. Sebab tu tanggapan pada masyarakat akan buruk lah. Kerana masyarakat perlukan orang yang optimis. Masyarakat perlukan pemimpin yang bersangka baik. Masyarakat perlukan peniaga yang jujur. Masyarakat perlukan guru yang bersemangat untuk menjadi guru. Sebab tu masyarakat akan rasa kecewa kerana dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis ini. Sebab tu kalau boleh, mari kita urus keadaan pesimis kerana dia memang ada. Tetapi kalau dia urus, dia boleh menjadi satu tenaga hidup. Tenaga-tenaga yang kita sebut tenaga libido, tenaga cantik, tenaga menarik, tenaga kau memang debum kan, ada cantik, menarik, tertarik kan. Itu memang ada dalam diri manusia. Dan saya nak ingatkan diri saya serta masyarakat Malaysia hari ini, memang dalam hidup memang ada stres, memang dalam hidup memang ada masalah, memang dalam hidup ada isu, memang dalam hidup ada konflik. Jadi kita kenal diri, kenal persekitaran, insya-Allah pesimis boleh diurus. Boleh diurus. Jadi kepada anda di luar sana, kami bukakan ruang untuk anda berinteraksi bersama dengan kami 0322828578 atau 8579. Dan daripada itu laman Facebook kami juga dibuka. Jadi tinggalkan pesanan, komen balas yang positif agar boleh kami kongsikan bersama dengan semua. Ya, jadi saya nak bersambung balik. Tadi kata kita nak mengurus sikap kita ini. Pertama sekali kita perlu mengenal diri kita
sendiri. Macam mana kita nak tahu sebenarnya kita sendiri memang bersikap pesimis? Ya. Macam mana kita nak mengenal diri terlebih dahulu sebelum kita nak uruskan dia? Ya, betul. Dengki khianat adalah cabaran sukar untuk mendaki. Manakala motivasi diri adalah tali yang mengajar anda ke puncak. Justru dakilah ke puncak jaya. Dia kata daki. Bila nak mendaki ni kita perlu ada persediaan. Persediaan dari segi apa? Persediaan dari segi pemikiran, perasaan, tingkah laku dan roh. Ini selalu saya sebut. Macam mana nak jadi orang pesimis? Yang pertama kita perlu dengar kata-kata yang pesimis. Sebelum dengar kata-kata pesimis, kita perlu berkata pesimis dulu. Sebagai contoh, alangkah baiknya. Sebagai contoh, eloknya. Sebagai contoh, belum berjaya. Sebagai contoh, insya-Allah. Kan? Sebab tu lagu Mahazin sekarang laku. Insya-Allah. Cuba lagu dia na'udzubillah. Tak ada orang nak suka lagu dia kan. Sebab lagu dia sendiri dah optimis dah. Itu yang pertama, kita cakap benda-benda yang baik. Yang kedua, dengar benda-benda yang baik. Sebab tu pendidikan di rumah itu sangat penting. Tarbiyah kepada anak-anak untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersangka baik dengan diri dia, untuk bersangka baik dengan masyarakat, untuk bersangka baik dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang yang bertakwa, orang yang pesimis, orang yang boleh urus pesimis, dia adalah orang yang berjaya. Kerana dia diuji, dia diangkat sebagai seorang manusia yang bergerak, dia diuji sebagai seorang khalifah di bumi ini. Ya, kita nak belajar cara untuk mengurus pesimis sebentar saja lagi. Panduannya mengikut kes, boleh boleh. Contoh, tapi kita ada pemanggil di talian pada ketika ni. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya Jainuddin daripada Keluarga Pusat Raja. Ya, silakan. Hidayah ya? Tadi kan yang kata pasal cakap apa yang macam ada gangguan semua tu, ada kalanya cakap apa tu hantu, iblis tu semua tu kan. Ada ke macam saya ni dekat kolej, ada kali macam tu juga lupa lah benda macam tak terurus. Ada ke macam betul ke kawan kata pasal hantu semua tu, ke ataupun kita ni yang pesimis? Itu saja Hidayah? Itu saja. Ya, baik. Dengarkan di Kaca TV ya. Silakan. Okey, Cik Hidayah seorang pelajar yang baik kena baik sebab apa pergi kolej. Kalau dia tak apa baik, dia tak dapat pergi kolej. Hidayah kenapa berlaku gangguan? Kerana ada banyak sebab. Cuma di sini kita nak fokus zoom in pada pesimis. Memang gangguan akan pergi kepada orang yang pesimis ni. Kerana apa? Dia rasa dia bersangka buruk dengan Allah Ta'ala, dia bersangka buruk dengan diri dia, dia bersangka buruk dengan rezeki dia bersangka buruk dengan keadaan dia. Sebab tu nak elak daripada tidak diganggu, nak elak supaya jadi optimis adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apa gaya hidup yang sihat orang kolej? Banyak. Yang pertama, dia mendirikan solat. Dia jaga solat, dia semayang di awal waktu, dia baca maksurat, dia semayang sunat duha, dia puasa sunat. Ini memang gangguan akan rendah pada orang-orang yang begini. Sebab setan pun teragak-agak, biar betul aku nak kacau kan. Tetapi kalau tidak mengamalkan gaya hidup Islam, gaya hidup yang baik, dia baca ayat kursi pun setan boleh ikut sama-sama kan. Bahkan setan baca lebih baik pula, na'udzubillah. Ini yang biasa diganggu. Sebab tu memang kajian menunjukkan bahawa kalau orang yang diganggu ini memang dia tidak boleh urus kehidupan. Tak boleh urus apa? Dia tak boleh urus tekanan, tak boleh urus perhubungan dengan kawan, tak boleh urus masa belajar. Sebab bila semua dalam keadaan tidak terurus, bila semua dalam keadaan yang kelang kabut, syaitan akan masuk, gangguan akan masuk, roh-roh tenaga mati akan mengawal dan mengambil alih tenaga-tenaga yang baik, roh-roh hidup tadi itu. Ini memang berlaku dalam kolej. Dan bagaimana cara nak merawat adalah kita ambil aspek pencegahan. Pencegahan dari segi apa? Pencegahan dari segi aktiviti-aktiviti yang keagamaan, aktiviti-aktiviti kerohanian, aktiviti-aktiviti jasmani, dan beri satu keadaan yang baik untuk belajar dalam kolej. Ya, baik. Kita ada Siti di talian pada ketika ini. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini saya nak cakap dengan pakar motivasi. Ya, Ya, silakan. Siti. Saya bilang sebelah sangka buruk pada anak saya. Allahu Akbar. Dan dia tuduh anak saya curi barang motor, tapi tidak tau. Budak lain lah. Habis dalam tu dia sakit dan dia mati. Adakah ini balak ke apa ke? Saya kurang faham lah. Ya. Okey, terangkan ya. Ya, baik. Terima kasih. Okey. Terima kasih Siti. Saya ni runtun hati bila ada seorang mak yang cekal, tabah dan sabar dalam nak membesarkan anak ini. Saya nak bagi tahu hari ini kepada mak-mak, ibu-ibu yang ada di Malaysia, mari kita sayang anak kita seadanya. Sayang dalam erti kata apa? Sayang dalam erti kata sayang yang sebenar-benarnya.
tanpa mengharapkan belah ihsan orang, tanpa mengharapkan penghargaan orang, tanpa mengharapkan perhatian daripada masyarakat sekeliling. Kenapa? Itulah darah daging kita, itulah orang yang menjaga kita akan datang, itulah orang yang akan mengangkat martabat kita. Sebab tu saya nak ingatkan diri saya dan ibu-ibu dan anak-anak, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, tunaikan hajat mereka, angkat martabat mereka. Sebab tu bila anak disangka buruk, teruk oleh jiran dan sebagainya, ini merupakan satu ujian kepada diri keluarga tersebut. Bagaimana Puan Siti ini melihat keadaan ini yang paling penting. Dan saya nak ingatkan diri saya serta Puan Siti, mari kita anggap ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mungkin ini merupakan satu kifarah, ini merupakan satu dendaan kepada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Semua orang ada dosa. Saya sendiri sedar bahawa saya manusia biasa, saya bukan maksum, dan kita boleh urus keadaan ini. Nak urus macam mana Puan Siti? Nak urus, yang pertama Puan Siti perlu dapatkan bukti. Betul tak anak ni terlibat secara langsung dalam keadaan tersebut? Dan yang kedua, teruskan beri penghargaan kepada dia. Kerana inilah darah daging kita. Baik buruk ini juga anak kita. Orang tak kata anak orang lain. Orang tak tanya duit berapa banyak ni. Orang tanya anak berapa sekarang. Ali, orang tak tanya kereta apa sekarang. Orang tanya macam mana hidup sekarang. Jadi hidup adalah penting. Hidup segala-galanya. Hidup siapa? Hidup anak tu lah. Kita nak dia kuat, dia cekal, dia sabar, rajin dan peramah. Kerana apa? Ini merupakan satu ujian dan dugaan kepada Puan Siti dan anak itu. Dapatkan bukti, teruskan beri sokongan kepada anak supaya dia cekal, dan insya-Allah Puan Siti dan anak akan berjaya seperti ibu-ibu lain di Malaysia. Amin. Itu dia. Topik kita cukup panas pagi ini. Kita ada pemanggil lagi di talian, jadi kita terus dengan pemanggil. Halo. Hello. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Haris. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta dijauhkan dari kaca TV ya. Saya Muhammad Faris dari Johor. Ya. Saya Muhammad Faris dari Johor. Saya ingin beri pendapat bahawa saya dulu tidak seurus yang sekarang. Faris boleh minta tolong padamkan TV anda. Setelah saya berjumpa dengan seseorang, Tak apa, teruskan. saya telah berubah. Tak, saya telah berubah tak semacam dulu lah. Okey. Okey. We got Baik, the rasanya kita mengerti apa yang cuba disampaikan. Membersihkan diri saya. Baik. Baik, terima kasih banyak Faris. Jadi kita mengharapkan kepada pemanggil kita yang seterusnya untuk memastikan anda menutup kaca TV anda ataupun meletakkannya di mode silent. Pastikan di situ, sebab apa? Kita nak memastikan kelancaran kata-kata anda itu. Baik, respon balas daripada pemanggil tadi. Ya, Tuan Haris, terima kasih. Orang Johor Baru Orang Johor Baru ni baik-baik sebab Hani Ali pun selalu pergi Johor. Dulu tak terurus, sekarang terurus. Kerana apa? Kerana Haris kenal diri. Haris kenal diri dan Haris ada keinginan untuk berubah dalam hidup ini. Sebab tu guru saya ada kata apa? Di kiri ada peluang, di kanan ada peluang, di mana-mana ada peluang untuk kita berjaya dalam kehidupan. Jangan salah, di kiri ada beruang, di kanan ada beruang. Jadi Haris memang begitulah keadaan orang yang nak berubah ni. Bila ada orang yang penting, bila ada orang yang kita sebut sebagai isteri, bila ada orang sebagai penyokong, bila ada orang sebagai mata hati, ratu hati, memang dia memudahkan proses pembelajaran. Sebab tu dalam isu nak mengurus manusia yang bermasalah tak terurus ini, kita pergi kepada siapa? Kita pergi kepada ibu dia. Sebab ibu ni terima tanpa syarat. Dalam kes-kes yang teruk, gantung sampai mati ataupun penjara seumur hidup, ibu sahaja yang boleh terima anak ini seadanya. Ibu sahaja yang boleh sayang, peluk, boleh cium, boleh kasih tanpa syarat, bukan macam orang lain. Sebab apa? Ibu yang melahirkan. Saya tak boleh nak rasa perasaan ibu itu sendiri, tetapi saya dapat merasakan tenaga-tenaga yang ibu-ibu beri dalam negara kita. Sebab tu alhamdulillah Encik Faris, dia tak sebut siapa yang membentuk perubahan dalam hidup dia, tetapi alhamdulillah dia dipertemukan dan dia ada usaha untuk bertemu orang tersebut. Dan bila ada keinginan untuk berubah, jumpa pula orang yang penting, orang yang boleh mempengaruhi, orang yang boleh menjadi contoh, role model, cermin kepada Faris akan lalui satu hidup yang murni, satu hidup yang sejahtera, dan dia akan menjadi orang yang kenal diri,
kenal persekitaran, insya-Allah. Ya, baik. Cik Zudi, kita ada komen balas dan persoalan daripada rakan kita di Facebook. Bob Hussein, dia kata bagaimana untuk merubah seseorang yang optimis semasa nak pergi kerja, tapi setelah sampai ke tempat kerja dia menjadi pesimis. Baik. Dan soalan yang kedua pada Reziliana, macam mana nak menyediakan jiwa yang positif dalam keadaan stres atau tertekan? Ya. Baik, Bob mula-mula pergi kerja memang dah semangat dah ni. Betul, pergi kerja semangat dengan cara bawa kereta dia, tengok lampu traffic light pun lain macam dan sebagainya kan. Tiba-tiba sampai tempat kerja, alamak. Kan dia dah garuk, dia dah start garuk yang rambut-rambut tak gatal tu lah kan. Ini memang berlaku dalam hidup kita kita sebut sebagai apa? Iman turun dan naik. Iman pun turun dan naik. Apatah lagi semangat kita ni, manusia yang kita sebut sebagai daripada kalangan alpa, daripada kalangan lupa, daripada kalangan yang kita sebut sebagai manusia yang tak sunyi daripada melakukan kesilapan, memang akan turun sikit tenaga tu. Sebab itu kita perlu tahu bila masa tenaga kita turun, Bob. Tenaga kita turun, Bob, bila lelaki? Waktu petang. Jarang-jarang pagi, tapi kalau pagi dah nampak simptom-simptom tu, cepat-cepat sedar bahawa kita akan ada masalah kalau kita tak urus. Bila sedar bahawa tenaga dah turun, of course lah Bob akan ambil langkah-langkah pencegahan. Contohnya dia akan minum air yang banyak. Sebab apa air? Air penting untuk oksigen otak kan. Bila cukup air, cukup oksigen dalam otak, otak boleh berfungsi dengan baik dan memberi tenaga Sebab tu kita puji budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, budaya Iban, Kadazan, Bugis, Melayu, Banjar yang minum air banyak ni. Sebab orang yang minum air banyak memang dia akan aktif kan. Dia akan bertenaga dan sebagainya. Sebab itu saya nak pesan pada Bob dan diri saya, kalau rasa tenaga turun, cepat-cepat ambil air. Itu langkah yang paling simple boleh membuatkan kita bertenaga. Dan yang kedua, bernafas dengan betul. Sebab apa orang nervous? Nafas tak betul kan, dia Allah, dia tak boleh nafas dengan baik. Itu yang membuatkan kadang-kadang tenaga turun, rasa gabra, preparation dah tinggi. Tadi hafal skrip lain kan, hafal skrip bukan main elok lagi, tetapi lubang hidung kan. Bila acting tak dapat kan. Piramli cerita dah lama dah bila bab pesimis ni Yang kedua, kepada jiwa yang nak positif ni, banyak cara jiwa nak positif. Yang pertama, kita bercampur dengan orang baik-baik. Yang kedua, kita puasa sunat. Yang ketiga, kita baca Quran dengan makna. Campur orang baik-baik, puasa sunat, baca Quran dengan makna. Ini memang boleh membuatkan manusia itu bersifat positif, jadi optimis, serta menjadi seorang yang beragama. Bukan beragama saja dalam dunia, tetapi dapat syafaat, dapat pahala agama di akhirat. Itu jadi dapat memberikan jawapan pada rakan-rakan kita di Facebook itu tadi. Untuk memastikan kita kekal positif, sebab kita ada naik turun dalam kehidupan kita kan. Jadi kita nak kekal positif tu agak susah, sebab kita ada masa untuk kita bersedih, kita akan melayan sedih kita. Betul. Mulai dengan lagu apa tadi? Banyaklah lagu. Banyaklah lagu kan. Hey wali-wali, itu lagu suka lah. Itu lagu suka. Realitinya begitu. Betul. Jadi bagaimana macam untuk mana sentiasa kekal positif? Pak Ali pergi memancing ikan tetapi terlupa membawa umpan. Yang baik jadikan tauladan, buruk jadikan sepadan, jaya dunia, jaya akhirat. Itu yang penting. Baik jadikan tauladan. Baik ni banyak benda boleh kita dapat daripada perkara-perkara yang baik. Daripada budak kecil yang kecil pun kita boleh dapat perkara yang baik. Daripada orang yang usia emas pun boleh dapat perkara yang baik. Teruskan belajar. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ilmu. Tanpa ilmu kita ibarat orang yang tidak berguna kan. Dan bila ada ilmu pula, perlu kepada yang kedua ini. Yang pertama, dapatkan ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasaja bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pokok tidak berbuah. Orang Arab dah cerita lama dah, ratusan tahun kita ada perkataan ini. Dan bila kita ada ilmu, kita ada amal pada ilmu, insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya, jaya dunia, jaya akhirat. Kenal diri, kenal persekitaran, anda pasti berjaya. Itu dia. Kenal diri, kenal persekitaran, anda pasti berjaya. Jadi apapun cabarannya, semuanya bermula dari diri sendiri. Kita kena sentiasa bersemangat. Apapun orang kata yang mendatang, kalau kita nak berubah, kita saja yang boleh menentukannya. Satu lagi perkara, kita nak menegur mereka yang mungkin pangkatnya lebih tinggi, lebih tua daripada kita, majikan kita, sebab kadang-kadang sikap mereka tu akan memberi kesan kepada kita kan. Jadi kita nak memastikan bahawa mereka tidak mengganggu emosi kita sampai kita boleh jadi pesimis seperti mereka. Macam mana caranya nak menegur tu? Terima kasih Hani dan Ali. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bercakaplah kamu dengan keadaan yang berhikmah. Kenapa berhikmah? Kerana orang-orang baik ini dia akan cakap benda-benda yang baik. Dia tak akan mengancam emosi Ali, dia tak akan mengancam emosi Hani. Nak ajak benda baik ni, dia tak akan kata, "Hey,
wali-wali itu kalau lain lah kan, tersasul. Ni semangat sangat nak ajak orang berubah kan. Dia nak marah tetapi Allah Ta'ala tunjuk dekat dia kan. Sebab tu hikmah ni. Sebab saya yakin dan percaya semua orang dalam dunia ni ada mempunyai dosa, salah kecil dan salah besar kan. Tak ada seorang pun nak diancam emosi dia walaupun dia seorang yang maksiat, orang asi, orang yang selalu bergelumang dengan dosa, tetapi jauh di sudut hati dia nak jadi baik. Sebab tu hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam berkomunikasi, cakap ikut laras bahasa orang itu, maka nescaya kita boleh urus pesimis. Dan yang kedua adalah kita perlu percaya tujuan hidup kita apa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku, matiku, ibadatku semua kerana Allah Ta'ala. Kalau ada benda-benda ini, insya-Allah alih-hani saya semua boleh urus keadaan pesimis. Jaya dunia, jaya akhirat. Ya. InsyaAllah. Itu dia. Kita bicara tentang bagaimana untuk mengelak sikap pesimis ini bersama dengan Cik Muhammad Zudi Zakaria, Kaunselor Profesional Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi yang pastinya terima kasih kepada anda yang menelpon kami, komen balas di Facebook dan sebagainya. Sepanjang kita berdiskusi mengenai tajuk yang istimewa ni, sedikit sebanyak sebenarnya ada di kalangan masyarakat yang akan terasa. Kita ada sikap ini. Kita teruskan momentum kita. Jaya dunia, jaya akhirat. Terima kasih Cik Zudi. Sama-sama. Meneruskan semangat ni. Kita nak terus sikap optimis. Lepas ini kita nak menggerakkan lagi momentum kita dalam bicara citra sebentar saja nanti dalam drama dalam Selekta Prima di TV2 yang akan bermula dah bermula sebenarnya 30 Mei yang lalu. Jadi Puisi Cinta Rubiah 26 episod kita akan kongsikan selepas ini, tapi sebelum itu kita nak berbicara tentang kita akan berehat seketika, berhibur dengan lagu cukup istimewa. Selepas itu Sekolah Sukan Bukit Jalil. Itu bingkisan yang disediakan oleh Saiful bersama dengan rakan penyampai Nazia Nasir. Sekolah sukan yang pertama dibuka pada tahun 1996. Kita teruskan bersama kami. Berehat seketika, kembali selepas ini. Itu dia tadi persembahan Orkestra Simfoni Remaja ya. Cukup menarik ni. Persembahannya akan diadakan di Air Keruh, Kompleks JKKN Air Keruh pada 17 hari bulan ini. Tapi sebelum kami berehat tadi, ada yang bertanya kepada saya sebenarnya di mana program pertandingan mengenal buruan antarabangsa Pahang Circuit 2012 ni akan diadakan. Jadi sekali lagi saya ingin kongsikan, ia akan diadakan di Genting Highland pada 16 dan 17 Jun ini, dan di Fraser Hill pada 23 dan 24 Jun ini. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari www.awana.com.my ataupun www.pkbf.org.my. Kabarnya dekat sana hotel akan menawarkan tawaran potongan harga pada mereka-mereka yang ingin tinggal di Awana ni. Untuk menambahkan lagi keceriaan, kata kegembiraan, apa salahnya kan kalau hujung minggu tu boleh bawa keluarga kan. Tapi ada orang suka bergurau, gelak ketawa untuk jadikan kata menceriakan, mewarnai kehidupan ataupun seseorang. Itu sebenarnya yang kalau kita nak kongsikan sebenarnya kan memang gurau-gurau juga, tapi ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Kalau gurau kasar, gurau tak bertempat, siapa yang boleh terima? Tapi itulah kadang-kadang sensitifnya kita tak tahu. Itulah masalah juga. Dalam hati ada taman. Usik sikit je terus macam terasa. Terasa itu, nampak luar nampak ganas kan? Luar nampak ganas. Itu semuanya yang akan kita kongsikan motivasi pagi ini. Gurauan dan tawa bersama Muhammad Zudi Zakaria, Kaunselor Profesional dari Lembaga Kaunselor Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, okey. Buat sekalian kalinya mungkin mukadimah pagi ni, gurauan tawa. Adakah semua orang menerima setiap gurauan tawa yang mungkin kita lakukan? Ya, terima kasih pada RTM serta Ali dan Ji. Ketawa ini merupakan satu fitrah bagi manusia. Yang ketawa ini manusia. Yang manusia itu perlu ketawa. Kan? Dan kita tak pernah melihat pun ada tumbuhan atau haiwan yang ketawa. Sebab tu dalam bahasa Inggeris pun dia ada kata apa? Laughter is the best medicine. Ni Ali yang ajar. Ketawa adalah ubat yang paling mujarab. Sebab tu orang yang sejahtera, orang yang normal seperti saya dan anda yang berada di rumah ini memang perlu belajar bagaimana untuk ketawa dan bersenda gurau. Sebab tu bila kita ketawa akan ada dua
tindak balas badan dalam diri kita. Yang pertama, kita akan ada pertahanan secara semula jadi. Sebab tu orang yang banyak ketawa yang selalu bersenda gurau ni, dia selalu sihat. Ya. Dia akan rasa sejahtera, dia akan rasa seronok, dia akan rasa cantik, menarik, tertarik dalam kehidupan seharian dia. Dan yang kedua, kita sebut sebagai tenaga serotonin, bahan yang membuatkan kita rasa tenang, kita rasa relax, kita rasa suka, gembira dan sentiasa rasa cuti sekolah. Sebab hari ni sedih hari ni merupakan malapetaka kepada orang yang tak sedar lagi bahawa cuti sekolah dah habis alamak, tensionnya nak pergi sekolah. Tetapi percayalah, walaupun tidak cuti sekolah, anda berhak ketawa, anda boleh ketawa dan belajar untuk bersenda gurau. Kalau kita tengok gurau ketawa, ada juga yang jenis yang manusia yang tak boleh terima semua benda ni. Kadang-kadang nak kata negatif sentiasa, tak tahulah. Tapi dia tak boleh tengok. Kadang-kadang bila ada orang gelak ketawa sekumpulan di sana, dia dah macam masam. Jadi Betul. macam orang ni ketawa ni, orang kata beri bahagia. Orang macam ni bahagia ke? Orang macam ni perlu ke hospital bahagia. Sebab apa perlu pergi ke hospital bahagia? Dia perlu tengok. Kalau dia terus bertingkah laku macam ini, itulah tempat akhirnya. Tempat pencen dia tetap dan berpencen di situ. Kerana orang dekat hospital bahagia ni asalnya memang begitu, dia murung je. Kan? Tak nak bergerak, tak nak tumbuh, ataupun rasa terancam, sentiasa terancam. Tengok orang senggil, ejek aku kan? Tak nak tok nenek kan. Last kali dekat hospital bahagia, ejek aku kan? Sebab itu memang berlaku pada orang yang tekanan rendah. Tekanan maksudnya dia memendam rasa, dia rasa tersangkut, dia rasa tak nak membuat sesuatu perkara yang baik untuk diri dia. Sebab tu Nabi sendiri ketawa. Nabi ketawa masa bila? Nabi ketawa ketika perang. Satu ketika saat pemanah yang hebat dalam kumpulan Nabi, dalam peperangan Khandaq tu, masa dia memanah tu, memang Nabi ketawa lah sebab musuh dia dah tahu dah siapa saat ni orang yang paling handal memanah. Tapi lagi nak sembunyi belakang perisai dan sebagainya kan. Tak kena sasaran. Perkara tersebut membuatkan Nabi ketawa, dan Nabi ketawa bukannya disebabkan aib kepada musuh tadi, tetapi Nabi ketawa bahawa wah, handal betul pegawai aku, handal betul aku punya staff, handal betul aku punya hulu balang ni. Orang dah sembunyi pun masih kena kan. Dan ingatlah, Nabi pun ketawa. Jadi manusia yang sejahtera perlu belajar ketawa, perlu belajar bersenda gurau dan perlu tumbuh sebagai manusia yang sejahtera. Jadi ini bermakna kita berhak untuk bergurau, bergelak ketawa untuk mencetuskan hilai tawa. Ya, betul. Betul lah. Sebab tu kehidupan ini merupakan satu perjalanan. Perjalanan kita tempuh pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. Jadi kalau daripada pagi, petang, siang, malam, subuh, senja tak ada hilai tawa, kita akan rasa hidup ni sebagai satu perkara yang membosankan. Sebab tu nak bersenda gurau, dia ada cara dia. Cara yang paling mudah macam Ali cakap tadi, dengar muzik lah. Dengar muzik, dengar alunan irama kan. Lagu sekarang yang popular apa? Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku kamu. Tu pun kadang-kadang kita ketawa kan. Kita ketawa kan. Jadi memang boleh ketawa ini kita terapkan dalam hidup kita. Kita belajar untuk berseni. Orang yang ketawa ni memang orang yang kreatif. Sebab dia ada modal-modal yang membuatkan orang boleh rasa dia selamat, dia ni menarik, dia ni seni dan dia gentleman. Sebab apa G dan Ali, orang yang lelaki boleh buat orang ketawa ni merupakan orang yang gentleman. Sebab apa gentleman? Ada sense of humor dalam diri dia. Ditambah lagi kalau macam Ali dengan rupa yang memang orang kata muka TV, boleh pula buat lawak kan. Memang dia akan sentiasa menjadi orang yang disenangi, dicintai dan mesra alam. Memang mesra alam. Itu dia. Tak dinafikan. Kita di peringkat awal ni kita bicara tentang gelak ketawa, gurauan dan tawa. Jadi kepada anda yang ada komen balas selain daripada laman Facebook Cariana di Isteri Pagi, boleh tinggalkan pesanan komen balas anda di situ yang positif-positif saja. Dan juga anda boleh menelefon kami 0322828578 atau 8579. Kita nak tahu juga pandangan anda. Mungkin ada pertanyaan bagaimana nak mengubah orang-orang yang tak pernah ketawa dan senyum ni, nak bagi dia ketawa bagaimana. Jadi kami nantikan komen balas daripada anda semua. Baik Encik Zudi, bagaimana pula kalau ada orang ni dia nak menimbulkan keceriaan, konon-konon nak bergurau kan, tapi menggunakan diri kita sebagai bahan untuk diketawakan. Okey, tengok jadi bahan lah tu. Jadi bahan lah tu. Memang ada kadang-kadang dalam hidup kita ni kita menjadi bahan orang menjadi testimoni, menjadi bahan rujukan makmal kimia dan sebagainya, insya-Allah. Yang penting bagaimana kita dengan orang tersebut. Biasanya akan ada orang-orang yang rapat dengan kita menggunakan kita sebagai bahannya. Tak apa, tak ada masalah sebab dia orang yang rapat. Orang yang kita kenal bahawa dia ni memang
begini tingkah lakunya. Dia memang keanak-anakan, dia Boleh memang terima, orang yang lawyer buruk. Kan asal jumpa je memang kenalah. Datang-datang je dia tanya, kau tahu tak apa yang paling penting dalam kereta? Kita pun cakap lah geran, road tag, bateri. Tak. Apa jawapannya? Kunci lah, kalau tak ada kunci kan kita tak boleh bergerak. Dia pun ketawa kan. Jadi memang ada orang yang sedemikian rupa yang memang kita senang je untuk orang macam ni kan. Apa yang kita perlu buat, kita beri perhatian kepada dia. Sebab kadang-kadang dia membuatkan kita menjadi bahan tu kerana dia tak dapat perhatian dalam kehidupan seharian. Sebab tu kita beri perhatian pada dia, kita cakap, kau ni bagus lah. Kau sekarang dah banyak berubah lah. Kau dah lain lah. Aku tengok kau ni macam bakal Perdana Menteri. Tahun tak tahu bila kan. Tapi kita cakap macam tu je. Kau ni ada kepimpinan kan. Jadi itu membuatkan orang yang selalu membuat kita jadi bahan ni akan rasa hormat pada kita, akan rasa segan dengan kita sebab Ali dan Ji, manusia ni kalah dengan kelembutan. Manusia tak kalah dengan kekerasan, dengan penindasan, tetapi dia kalah dengan kelembutan. Sebab tu cara kita ilmu jiwa untuk memahami orang, untuk difahami orang itu kita perlu belajar dan kita perlu semain serta praktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah, kita ada memanggil di talian dari Johor. Hello, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Fazli daripada Johor Bahru. Ya, Encik Fazli, silakan. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih kerana saya cukup berminat dengan tajuk gurauan dan tawa ni. Sebab saya ni salah seorang daripada insan yang masuk dalam kategori suka bergurau dan suka memberikan orang ketawa lah. Sampai rakan-rakan di pejabat saya menggelar saya sebagai seorang yang sweet talker, dia kata. Ada sense of humor lah. Tapi bagi saya untuk bergurau dengan orang, kita kena tengok juga kategori manusia yang di sekeliling kita ni. Kita tak boleh orang yang maksudnya kita masuk, orang tu kita tidak kenal, kita terus hentam kromo je membuat gurau kena pada dia. Sebab kita tahu kadang-kadang takut macam mengguris hati ataupun mungkin dia akan terasa dia tidak senang dengan gurau kita. Jadi impak nanti pada kita balik. Jadi kita harus mengenali siapa di sekeliling kita, rakan-rakan kita, dan topik-topik macam mana yang boleh membuatkan beliau ni ketawa. Dia sebenarnya untuk menggembirakan orang ni, membuat orang ketawa ni, dia ada topik-topik tentu. Ada setengah orang dia tidak suka pada topik A gitu kan. Kalau kita bergurau menggunakan topik A, memang tak jalan lah. Jadi kalau seorang tu suka topik ketika X, jadi kita akan bercerita topik-topik X saja. Itu yang membuat tu. Jadi saya mengenali lah rakan-rakan di sekeliling saya. Bila saya nak membuatkan dia orang ketawa, saya ada topik-topik tertentu dia.